Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita berkaitan dengan ulang kaji bab solat fardu. Okey, yang mula pada pengertian solat fardu ini, pengertian kalau kita tahu setiap bab dalam bab agama mesti diperbahaskan berkaitan dengan pengertian dari sudut bahasa dan istilah. Okey, solat fardu dari sudut bahasa maksudnya doa. Sudut istilah perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Solat itu sendiri adalah perkataan perbuatan, mulanya daripada takbiratul ihram dan akhirnya adalah salam. Itu yang dimaksudkan dengan solat. Okey, yang kedua, syarat wajib solat. Syarat wajib adalah apa yang menjadikan seseorang itu dipertanggungjawabkan ataupun diwajibkan solat. Okey, siapa yang diwajibkan solat? Yang pertama, mestilah orang itu Islam. Islam lawannya kafir. Jadi orang kafir dia tidak wajib, dan kalaupun dia melaksanakan solat dia tidak menerima apa-apa pun ganjaran, sama ganjaran pahala. Yang kedua, baligh, cukup umur. Orang yang sudah sampai umur, dia telah bermimpi ataupun dia telah keluar tanda-tanda dia telah cukup umur, seperti tumbuhnya bulu ari-ari ataupun keluarnya darah haid, jadi dia telah dimasukkan di dalam kategori baligh. Yang ketiga, berakal. Berakal ini lawannya adalah gila. Orang yang gila dia tidak wajib laksanakan solat. Yang keempat, sampai seruan Islam. Orang yang tak sampai seruan Islam, Allah tidak mengazab mereka. Di dalam surah Al-Isra Allah sebut, wa ma kunna mu'adzibin illa nab'atha rasulah, dan tidaklah diazab orang sehingga mereka telah disampaikan rasul-rasul yang memberikan peringatan. Okey, yang kelima, berkeadaan sedar, waras. Yang keenam, suci daripada haid dan nifas. Okey, dalil wajib solat yang pertama antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 225. Allah sebut, wa aqimus salah wa atuz zakah. Allah selalu ulangkan ayat-ayat ini dalam Quran sebanyak 40 kali, 40 lebih kali Allah sebut ayat ini. Dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Okey, info, orang yang sudah mencapai umur balik adalah ihtilam, keluar mani, tumbuh bulu ari-ari, haid dan hamil. Okey, soalan bahagian yang kedua, syarat sah solat. Perkara yang perlu dipenuhi bagi memastikan solat diterima. Perkara ini perlu untuk pastikan apa yang kita laksanakan dalam solat tu Allah terima. Yang pertama, mestilah menutup aurat. Kalau kita menedahkan aurat, solat kita tidak sah. Jadi Allah tidak terima solat kita. Yang kedua, suci daripada hadas. Hadas ada dua, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil adalah benda yang keluar selain daripada air mani dan darah. Hadas besar, apa yang keluar yang berunsur air mani dan darah, itu hadas besar. Yang ketiga, suci daripada najis badan. Yang keempat, mengetahui dengan yakin masuknya waktu solat. Yang kelima, menghadap kiblat. Waktu solat dan bilangan, subuh 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Cara nak tahu, subuh terbit fajar, zuhur gelincir matahari sehingga masuk
Gelincir matahari bila sesuatu objek tu sama panjang. Zuhur ni sama panjang. Apabila sesuatu objek panjang daripada asalnya, itu asar. Bila terbenam saja matahari, maghrib. Bila hilang saja cahaya merah, itu isyak. Itu je cara nak tahu masuknya waktu solat. Okey. Rukun solat ni terbahagi pada 3 bahagian. Rukun qalbi, rukun qauli dengan rukun fi'li. Qalbi, rukun yang apa yang ada daripada lintasan hati. Qauli, perkataan. Kita akan sebut. Fi'li, perbuatan. Perbuatan, kita lakukan perbuatan. Ini terbagi kepada 3. Kita tengok. Berdiri betul bagi yang mampu. Itu perbuatan. Bila tanda tangan tu perbuatan. Niat, hati. Qauli, qalbi. Takbiratul ihram, lisan. Membaca surah Fatihah, lisan. Lisan maknanya rukun qauli lah. Rukuk, perbuatan. I'tidal, perbuatan. Fi'li lah, sujud, perbuatan. Fi'li juga. Duduk di antara sujud, perbuatan. Duduk atas akhir pun perbuatan. Membaca tayat akhir, itu qauli yang boleh kita baca. Selawat pun qauli. Selawat pertama pun qauli. Tertib, ini mengikut aturan. Ini adalah sepatutnya